Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sungguh kami telah memberimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang sangat banyak. Maka laksanakanlah solat kerana Tuhan dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu hari diriwayatkan oleh Imam Muslim Abu Dawud dan Nasa'i rahimahullah. Pada satu hari Nabi SAW berada di hadapan kami. Tiba-tiba beliau tertidur sejenak. Kemudian lalu tiba-tiba beliau mengangkat kembali kepalanya. Kemudian tersenyum. Sambil tersenyum. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab bahawa baru sahaja satu surah telah diturunkan kepadaku. Kemudian lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Dan laksanakanlah salat kerana Tuhan. Pada diturunkan surah ni, surah Inna a'tainaka kal kautsar sampai ayat ke-3. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tahu tak apa dia al-kautsar tu? Tahu dia apakah al-kautsar tersebut? Sahabat-sahabat Nabi menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya dia adalah sebuah sungai yang telah dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Ia akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang. Akan tetapi ada seorang hamba dari mereka yang tertolak. Maka aku pun berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya dia ni termasuk dari umatku. Maka Allah SWT pun berfirman, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah dia adakan setelah daripada kamu. Hadis riwayat Muslim. Yang di kalangan ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dalil menunjukkan surah ni sebagai surah Madaniyah. Dan banyak dari kalangan ulama fiqh menjadikannya sebagai dalil yang menunjukkan bahawa bismillah itu termasuk dari surah ini dan dia diturunkan bersamanya. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang ada di dalam syurga yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahawa dia membaca ayat tersebut, ayat yang tadi, inna a'tainakal kautsar. Lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah dikurniakan Al-Kautsar, iaitu sungai yang mengalir. Dia tidak memuat belahan di tanah. Kedua tepinya adalah kubah-kubah yang terbuat daripada mutiara. Masya Allah. Lalu aku pun memukulkan tanganku di tanahnya. Dan ternyata minyak misknya adalah kasturi. Bau sangat harum, bau kasturi. Dan batu-batunya adalah mutiara. Subhanallah. Begitu cantik, indahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sungai yang mengalir yang dinamakan sebagai Al-Kautsar
kemudian yang terbuat daripada tanahnya bau kasturi, dan di tepi-tepinya batu-batuannya daripada mutiara. Subhanallah. Imam Ahmad rahimahullah pun meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah masuk ke dalam syurga. Nabi SAW pernah masuk ke dalam syurga. Tiba-tiba aku berada di sebuah sungai yang kedua tepi sungai tersebut kemah-kemah yang terbuat daripada mutiara. Pernah tengok mutiara? Mutiara yang begitu bernilai harganya, kan? Oh, perempuan sukalah mutiara ni. Buat gelang, buat emas, buat gelang, buat rantai, kan? Menjadi kesukaan perhiasan manusia ketika di dunia. Tapi di akhirat nanti dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sungai yang di tepinya ada kemah-kemah yang terbuat daripada mutiara. Lalu aku pukulkan tanganku ke atas tanah yang padanya air itu mengalir. Ternyata baunya adalah bau haruman kasturi. Masya Allah. Aku pun bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril berkata, ia adalah Al-Kautsar yang telah Allah Azza wa Jalla memberikan, menganugerahkan kepadamu. Hadis itu juga telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahullah ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata ketika Nabi SAW dinaikkan ke langit, beliau bersabda, aku datang ke sebuah sungai yang kedua tepinya adalah kubah-kubah yang terbuat daripada mutiara yang dironggai. Maka aku pun bertanya, apakah ini wahai Jibril? Ini adalah Al-Kautsar. Lafaz hadis ini milik Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Juga diriwayatkan dalam kitab Al-Musnad. Ibn Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Shuraih bin Abi Namir. Dia berkata, aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahukan kepada kami. Dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, Jibril alaihissalam membawanya ke langit dunia. Tiba-tiba berada di sebuah sungai yang di atasnya ada bangunan istana yang terbuat daripada mutiara, masya-Allah, dan batu permata. Lalu beliau pun mencium tanahnya, dan ternyata dia adalah minyak kasturi. Beliau bertanya, wahai Jibril, sungai apakah ini? Dia menjawab, itulah Al-Kautsar yang disediakan oleh Rabbmu untukmu. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga meriwayatkan dari Abu Ubaidah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku pernah bertanya kepadanya Aisyah tentang firman Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Dia Aisyah menjawab, itu adalah sungai yang dianugerahkan kepada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kedua tepi sungai itu ada mutiara yang dironggai dan bejana-bejana bekas-bekas minuman yang sejumlah bintang-bintang, masya-Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dia berkata tentang Al-Kautsar, itu adalah kebaikan yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Abu Bashar rahimahullah berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang hal tersebut. Sesungguhnya banyak orang yang menyangka bahawa itu adalah sungai yang ada dalam syurga. Maka Sa'id pun berkata, sungai yang ada dalam syurga itu termasuk dari kebaikan yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau. Diriwayatkan juga dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Di tafsiran itu dia mencakupi sungai dan lain sebagainya. Kerana Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kathrah, dan itu adalah kebaikan yang banyak. Kathrah, orang bahasa Arab tahulah, kan? Dan sungai itu termasuk di antaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan Mujahid
radhiyallahu anhum. Sampai-sampai Mujahid berkata Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Inna a'tayna kal kautsar. Di Ikrimah rahimahullah berkata Al-Kautsar adalah kenabian. Di berbagai tafsiran para alim ulama berkaitan dengan Al-Kautsar ini. Al-Kautsar adalah kenabian. Al-Quran dan pahala akhirat juga telah diriwayatkan secara sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia menafsirkan Al-Kautsar itu dengan sungai. Di mana Ibnu Jarir rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang ada dalam syurga. Kedua tepinya adalah emas dan perak. Masya-Allah. Dia mengalir di atas permata dan mutiara. Masya-Allah. Airnya lebih putih daripada salji dan lebih manis daripada madu. Di dalam tafsir Ibnu Jarir. Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kautsar adalah sungai yang ada dalam syurga. Kedua tepinya terbuat daripada emas. Masya-Allah, lagi hebat. Airnya mengalir di atas mutiara. Airnya sangat putih, melebihi susu dan lebih manis daripada madu. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah rahimahullah. At-Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Masya-Allah. Inilah antara kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita umatnya yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian seterusnya adalah ayat yang kedua. Allah SWT memerintahkan kepada manusia, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Sebagaimana telah memberikan kebaikan yang banyak kepada mu di dunia akhirat, Allah SWT telah mengurniakan kita macam-macam nikmat. Nikmat dunia pun dah terlalu banyak dah Allah SWT bagi kepada kita, kurniakan kepada kita. Tambahan pula kalau kita ni orang beriman, Allah SWT bagi kita banyak lagi nikmat-nikmat di akhirat. Dan Allah SWT tak minta banyak. Allah SWT memerintahkan kita untuk solat wajib, solat sunat, dan sembelihlah dengan sembelihanmu dengan hati yang ikhlas. Fasalli li rabbika wanhar. Sembahlah dia satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Dalam sembelihan pun sembelihlah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan yang esa, yang tidak disyirikkan, yang tidak ada sekutu baginya. Selalu kita baca dalam doa iftitah. Allah SWT sebut dalam surah Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya solatku dan ibadahku dan hidup dan matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, dan tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerah diri. Ini orang Muslim. Ibn Abbas yang dimasukkan dengannya adalah dengan sembelihan haiwan unta dan yang sejenisnya, wanhar. Demikianlah hal yang dikatakan oleh Qatadah, Muhammad bin Ka'ab, Ad-Dahha, dan banyak lagi ulama kaum salaf. Tentu ini berbeza dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang musyrik.
yang sujud selain daripada Allah SWT, yang menyembelih korban dengan nama-nama berhala-berhala mereka selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu makan dari apa daging haiwan yang dikatakan sembelih tidak disebutkan nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Ada juga yang berpendapat bahawa dimasukkan dengan firman Allah Ta'ala wanhar ini dengan dan berkorbanlah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah leher. Hal tersebut diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, akan tetapi itu tidak sahih. Ini juga diriwayatkan di Musnad Asy-Sya'bi rahimahullah taala. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullah taala berkenaan dengan firman Allah Taala wanhar. Maksudnya ialah angkatlah kedua tanganmu ketika memulai solat. Ada tafsir ulama lain pula kata wanhar ini maksudnya angkatlah tangan ketika memulakan solat. Ada juga yang berpendapat dan berkorbanlah wanhar itu iaitu menghadaplah ke kiblat dan lehermu. Ketiga pendapat itu disebut oleh Ibnu Jarir rahimahullah taala. Semuanya adalah pendapat yang sangat aneh. Yang benar adalah pendapat yang pertama, bahawa yang dimasukkan dengan an-nahar adalah menyembelih haiwan-haiwan kurban. Oleh kerana itu Rasulullah SAW melaksanakan salat Aid lalu menyembelih haiwan kurbannya. Lalu beliau bersabda, siapa yang melaksanakan solat seperti kita tadi, kemudian dia sembelih sebelum solat, maka tidak ada sembelihan yang sah baginya. Lalu Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih kambingku sebelum solat, dan aku pun tahu hari ini adalah hari yang padanya daging amat diinginkan. Beliau bersabda, kambingmu hanyalah kambing daging biasa. Lalu dia Abu Burdah berkata lagi, sesungguhnya aku memiliki anak kambing betina yang lebih aku sukai daripada 2 ekor kambing jantan. Apakah anak kambing itu sah untuk aku sembelih? Beliau bersabda, dia sah bagimu, namun tidak sah bagi seorang pun selainmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dalam ayat yang ketiga, Allah SWT menyebutkan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah SWT. Ayat ini mengisahkan tentang musuh Nabi SAW yang sentiasa membenci Nabi SAW, yang selalu tidak suka kepada Nabi SAW yang membawa kebenaran, yang membawa bukti yang nyata, cahaya yang terang bagi seluruh umat. Tetapi ada yang menghina Nabi SAW. Ibn Abbas, Mujahid berkata, surah ni turun berkenaan dengan Al-As bin Wa'il. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Yazid bin Ruman, dia berkata, dahulu Al-As bin Wa'il apabila nama Rasulullah SAW disebut, dia kata biarkan dia, kerana sesungguhnya dia adalah orang yang terputus, tidak punya keturunan. Dia menghina Nabi SAW. Apabila dia mati, maka akan terhentilah penyebutannya. Maka Allah SWT pun menurunkan ayat ini, inna syani akahuwal abtar. Surah ini turun berkenaan dengan Al-Khubah. Dari Syamil bin Atiyah rahimahullah berkata, surah ini turun berkenaan dengan Uqbah bin Abi Muqid. Ibnu Abbas Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, surah ini turun berkenaan dengan Ka'ab bin Ashraf dan sekelompok orang dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Ada pelbagai pendapat ulama berkaitan dengan sebabun nuzul ayat yang ketiga ini dan surah tersebut. Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ka'ab bin Ashraf dia datang ke kota Mekah.
Lalu orang-orang Quraisy pun berkata kepadanya, kamu pemimpin mereka, kamu tak lihat ke orang yang hina, yang tidak mempunyai keturunan, yang terputus dari kaum itu, dia mengklaim bahawa dia lebih baik daripada kami. Padahal kamilah yang memuliakan para jemaah haji, yang mengabdikan diri kepada Kaabah dan yang memberi minum kepada jemaah haji. Ka'ab pun berkata, kalian lebih baik daripada dia. Ibn Abbas berkata, maka turunlah ayat, inna syadi'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atta' rahimahullah berkata, surah ini turun berkenaan dengan Abu Lahab. Ia terjadi ketika putera Rasulullah SAW meninggal dunia. Abu Lahab pun pergi menghadap kepada orang musyrik dan berkata, malam tadi Muhammad telah terputus keturunannya. Kan Nabi SAW kan dia anak lelaki, dia anak perempuan semua kan. Yang lelaki dah meninggal. Jadi bila pada malam wafatnya putera Nabi SAW ni, Abu Lahab pun kata, malam tadi Muhammad telah terputus keturunannya. Dan Allah SWT menurunkan ayat ni, inna syani'aka huwal abtar, hiya huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita, mengurniakan kita dengan nikmat syurga, nikmat Al-Kautsar yang dinyatakan dalam surah ni, dan menghindarkan kita daripada kelompok manusia yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut perintah Allah dan perintah Nabi adalah di kalangan orang yang dikurniakan Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang abtar, yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah menggunakan nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.